Benda tu dia straightforward tu bunyi pintu. Faham tak? Macam mana orang tu boleh ketuk tembus jaring? Assalamualaikum, welcome back to my channel. So, hari ni hari Rabu. Kalau biasa hari Rabu, semua orang tahu kita akan buat konten-konten random. Kita akan cakap benda-benda yang luar daripada skop seram, luar daripada skop idol. Kita buat benda yang lain lah kan. Tapi untuk hari ni, untuk seram pula, untuk hari Rabu ni, aku macam terfikir nak buat satu video yang berkenaan dengan gangguan yang sedang berlaku di kawasan Sabak Bernam sana. Aku sure benda ni dah ramai yang tahu, dan video ni ataupun berita ni tular dalam tak silap aku 5 atau 6 hari yang lepas, dah nak seminggu dah sebenarnya. And hari ni aku rasa baru terpanggil untuk buat video ni sebab aku rasa benda ni sangat-sangat misteri. And aku rasa mungkinlah korang ada yang dah tahu ataupun ada informasi lebih. Korang aku harapkan bolehlah tinggalkan apa-apa yang korang tahu tu dekat ruangan komen, sebab apa yang aku cakap ni mungkin orang kata kajian yang belum sahih ataupun kajian yang masih lagi dalam siasatan. So apa-apa pun, kita just enjoy and kita bincang bersama tentang apa yang sedang berlaku di Sabak Bernam sana. Let's go. So secara amnya kalau korang tengok kat YouTube ke ataupun berita-berita mana-mana sekalipun, video ni adalah video reference besar dia orang untuk menunjukkan keadaan semasa dekat Sabak Bernam tu. Tak kisahlah apa-apa pun rungkaian ataupun huraian yang telah pun dia orang huraikan di dalam isi intipati kes ni. Tapi pada aku sendirilah, lepas aku tengok video di mana ketukan pintu ni, di mana kita boleh tengok pintu tu tak ditutup secara rapat. Okey, kita kalau amati video tu betul-betul, video tu menunjukkan pintu tu tak ditutup rapat, and ada seorang datang mendekati pintu tersebut dan bunyi ketukan tu masih lagi ada. Okey, so kalau pada pengamatan akulah, if that is manusia, korang tengok kat pagar dia tu, faham tak? Kau tengok kat pagar dia, okey, pintu dia kat dalam, pagar dia dekat luar, betul? Kat pagar dia tu ada jaring, betul tak? Kalau orang ketuk, mesti ada bunyi jaring tu. Cang, 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 cang. Macam tu, betul tak? So, bila kita dengar bunyi sound yang ada dalam video tu, benda tu, dia straightforward tu bunyi pintu. Faham tak? Macam mana orang tu boleh ketuk, tembus jaring tu, and then terus ketuk exactly that pintu, kalau that is manusia. Kalau benda tu datangnya daripada alam lain ataupun entiti-entiti yang telah pun didakwa, dilihat ataupun ditemui di dalam mana-mana footage berkaitan dengan kes ni, kalau benda tu berkaitan dengan benda-benda misteri, aku rasa benda tu possible lah. Sebab kan kalau jaring tu aku tak tahulah kan, wallahu alam, aku pun tak pernah nampak dan tak nak minta nampak pun. So bila ada jaring tu, mungkin dia ketuk pakai kepala dia, tembus kan, kena. Tapi pelik lah, tak ada bunyi jaring tu. Sebab pagar dia ada jaring, takkan ketuk boleh terus dengar pintu kan. Tapi tak apalah, kita catch up dulu apa yang terjadi sebenarnya sepanjang beberapa hari ni, and apa yang kecoh sebenarnya, and daripada mana mulanya datang and hebahan pular tentang cerita dekat Sabak Bernam ni. And dengar cerita bukan satu saja tempat yang kena, sampai 4 tempat yang kena. And daripada semalam juga ada satu lagi berita artikel yang mendedahkan tentang ada tempat baru yang telah pun terkena gangguan ini. So sejauh mana informasi yang kita boleh dapat dan kita boleh rungkai, kita try rungkai sama-sama. Adakah ini misteri ataupun khianat daripada manusia sendiri? Let's go. Duduk di Sabak Bernam, Selangor yang terlibat dalam gangguan ketuk pintu pada waktu malam dinasihati mengamalkan bacaan Yasin dan solat hajat bagi mengelak daripada kekacauan terus berlaku. Dalam beberapa hari yang lepas, penduduk di beberapa kampung di daerah Sabak Bernam dikatakan diselubungi misteri apabila rumah diorang ataupun pintu rumah diorang diketuk. Tapi bila kita buka pintunya, tiada orang di hadapan, serta tak adalah orang kata salam ke, salam terakhir ke kan, semua tak ada. Just bunyi ketukan yang misteri, and then bila dia orang buka,
Nothing was there, dia orang kata. Benda ni juga melibatkan beberapa kampung yang lain. Dia tak attack satu kampung je. Malahan beberapa kampung yang ada dekat sekitar tu telah pun dikatakan terkena gangguan tersebut. Okey, so antara kampung-kampung yang terkena adalah Kampung Batu 37, Batu 38, Kampung Tengah dan juga Kampung Banting. So kita kat sini ada 4 kampung yang dikatakan terkenalah misteri yang kita sendiri tak tahu sampai hari ni dan siapa yang ketuk pintu dia. Selepas gangguan misteri ini berlaku, adalah orang kampung yang telah membuat aduan dekat Majlis Pengurusan Komuniti Kampung Batu 7 ni, Batu 37 ni. Dia kata menurut dia punya pengerusi tu, dia kata benda ni memang diterima dalam beberapa hari sebelum tu, dan dia kata benda ni juga bukan sahaja berlaku di satu-satu tempat, tapi hampir separuh kampung yang telah melalui ataupun diganggu oleh ketukan misteri pada waktu malam. Malahan dia sendiri pun telah mengalami benda yang sama pada pukul 11 malam kemarin. Orang duk report kat dia, last dia sendiri pun kena. Menurut dia juga, dia ada bagi tahu orang-orang kampung supaya jangan buka pintu tu, disebabkan yalah kita tak tahu apa yang kat luar tu. Kalau dengar bunyi yang meragukan, better stay diam kat dalam tu, jangan keluar ataupun cuba buka pintu tersebut lah. And dia juga kata dia dah suruh beberapa orang daripada pihak mereka untuk melakukan rondaan sekitar pukul 10 malam hingga pukul 3 pagi. Tapi sampai hari ni benda tu masih lagi misteri and tak dapat dirungkai. Okey. So benda ni sebenarnya ikutkan awal-awal dahulu tak ada apa-apa hebahan ke pihak luar. Mungkin time tu benda ni heboh dekat Sabak Bernam sahajalah, tak ada heboh dekat luar. Sampailah ada satu update Twitter daripada Anif, tak silap aku, Anif Jamal, dia memberitahu kepada warga net tentang situasi yang sedang berlaku dekat Sabak Bernam tu. Aku tak sure lah dia tu orang sana ke apa ke. Menurut Twitter dia, dia pun ada kata yang sekarang tengah kecoh tentang ketukan pintu dekat Sabak Bernam. Dia kata benda ni tak tahulah nak cakap hantu ke manusia ke, tapi macam tiber. Dia kata macam tu lah. So bila update-nya Twitter tu, diorang dapatlah berbagai respon. Ada yang kata cuba cek balik dekat daerah tu, ada tak siapa-siapa yang meninggal, ataupun mungkin yang meninggal tu pernah meninggalkan sesuatu. Mungkin benda tu dia bela daripada dulu sampai sekarang tak jumpa tuan ke, ataupun mungkin benda tu sedang merayau-rayau mencari orang cakap tuan baru, tapi tak tahulah. Dan ada juga yang berkongsi tentang mungkin ini adalah taktik pencuri yang baru. Orang cakap apa, macam taktik samun lah, kau ketuk-ketuk kau buka pintu dia terus serang. Mungkin juga, kita tak boleh nak cakap apa yang betul apa yang tidak kan. So dia ada share lah, orang cakap update-update status yang lain, ataupun mungkin update-update daripada penduduk setempat, and ada juga rakaman video, and ada juga yang mengatakan diorang ternampak susuk tubuh berwarna putih lari daripada tempat tersebut. Bob, baru terjadi sekarang ni Bob. Ada juga gambar yang menunjukkan ada orang sedang tinjau dekat area tingkap rumah mereka. So kalau aku dekat sana pun aku rasa something wrong somewhere lah. Tapi ada satu berita yang aku baca di mana benda ni sebenarnya bukanlah terjadi pada 6 hari sebelum ni. Tapi benda ni sebenarnya dah pun telah berlaku sejak 3 bulan lepas. 3 bulan lepas benda ni dah jadi dah. Tapi baru hari ni viral. So apa cerita tentang ketukan misteri ni yang telah pun berlaku 3 bulan lepas? Okey, kita cerita. Macam aku cakap, bunyi ketukan yang sedang hangat diperkatakan oleh warga net dekat media sosial sekarang kan. Dia orang kata benda-benda macam ni masih lagi jadi teka-teki sampai hari ni. Okey, gangguan misteri tu sebenarnya telah pun berlaku macam aku cakap tadi 3 bulan sebelumnya. Kerana apa? Ketika warga net sedang hangat berbicara tentang mereka di Facebook, orang cakap ada seorang wanita ni, dia rasa macam berminat untuk berkongsi tentang pengalaman dia sendiri yang dia pernah lalui tentang hal-hal macam ni lah. Pintu diketuk tak ada salam. Dia kata ada juga anak dia nampak something else. Okey, dia macam ni. Seorang akak ni nama dia Rabita Hani. Dia kata dia nak share tentang pengalaman dia selaku penduduk yang telah pun menetap dekat kampung Keboja. Dia ni dekat area-area situ jugalah. And dia kata dia pun telah stay dekat situ dah hampir 6 tahun lebih dah. And then benda tu juga telah berlaku kepada dia sejak 3 bulan yang lalu. Menurut posting yang dia share dekat Facebook dia kata sebenarnya gangguan misteri ni bukan baru bagi saya. Pintu rumah saya pernah diketuk sehingga 3 kali tanpa salam dalam waktu 1 malam kira-kira 3 bulan yang lepas.
Menurut dia juga, waktu tu dalam sekitar pukul 10 malam. Dia kata bukan sahaja ketukan pintu yang dia dengar, malahan bunyi pagar rumah dia pun seperti digegar dengan sangat-sangat kuat macam nak rubuh. Menurut dia juga, dia pun tak sangka lah yang kes ni dah sampai ke Sabak Bernam. Dia kata benda ni biasanya gangguan bermula dalam pukul 10 sampai pukul 4 pagi. Samalah macam budak-budak. Samalah macam mana orang-orang dekat Sabak Bernam tu kena kan. Waktu dia sama kan, lebih kurang kan. Menurut dia juga, benda ni biasanya aktif selepas maghrib. And bila nak menjelang subuh, dia akan menjadi lemah. And bunyi tu orang cakap boleh hilang dan orang boleh nampak benda tu dah makin berkurangan lah. And satu lagi, menurut dia, dia bukan sahaja mendengar ketukan pintu yang misteri tersebut. Malahan dia juga pernah mendengar suara tangisan seperti tangisan seseorang yang meminta tolong. Dia kata dia dengar bunyi yang teresak-esak kan. Bila kita dekat dalam rumah, kita dengar orang menangis kat luar, apa kita nak buat? Takkan nak pergi, "Cik, kenapa ni?" Tak ada lah kan. Kalau kat rumah tengah duduk, tiba-tiba dengar memang tak le nak pergi tolong cik non. Dia juga tak lama kemudian akak cuba buka pintu untuk cek apa yang berlaku sebab dia mula mengesyaki tak ada apa-apa yang pelik sebenarnya, mungkin perasaan dia ke apa. Tapi selepas dia buka pintu and dia pergi jengah dekat tempat orang cakap dia dengar benda tu menangis, tempat tu macam ada pasir sikit tau. So dia kata dekat situ tak ada apa-apa kesan tapak kaki manusia walaupun haiwan dekat sana. Kalaulah bunyi ketukan tu dihasilkan oleh manusia, mustahil lah tak benda tapak kaki kat sana kan. Melainkan dia tu Iron Man, terapung and ketuk kan. Memang time tu dia kata dia seram sejuk and time tu juga dalam keadaan hujan. Kalau hujan ada pasir takkan tak ada langsung tapak kaki kan. And dia kata memang malam tu dia tak ada buat apa-apa and just besok tu dia share dekat jiran dia tentang apa yang berlaku pada dia pada waktu malam tersebut. And jiran dia pun berpesan supaya dia kalau boleh tengah-tengah malam tu kalau dengar bunyi-bunyi pelik, tak payah buka pintu and tak payah keluar daripada rumah. Sebab apa? Menurut jiran akak ni tadi, dia kata ada orang tengah uji ilmu serupa dekat area sepintas sana. Allah, kenapa aku sebut nama betul dia? Gula-gula. Mengemang bulu roma. Macam tu. Sekarang akak tu pun tak berani nak duduk kat rumah dia and dia duduk dekat rumah ibu dia sejak beberapa hari dah. And then dia kata time tu memang seram gila lah untuk balik. Walaupun rumah dia tak jauh, tapi dia harap benda tu dapat diselesaikan dengan cepat supaya penduduk di Sabak Bernam boleh menjalani hidup secara tenteram lah. Kita pun tak tahulah benda ni nak jadi macam mana kan. Satu lagi, semalam dekat Sinar Harian ada update tentang kisah ketukan misteri dekat Sabak Bernam ni telah pun tular. Bukan tular secara mesej ataupun sosial media, tapi kejadian ini telah pun merebak sampai ke Tanjung Karang dan sekarang sudah pun mula menghantui penduduk-penduduk di sekitar Kuala Selangor sana. Allah, dia bukan tempat je, dia dah main banyak tempat. Nampaknya benda ni dah buka, orang cakap dropship dekat tempat-tempat lain. Dia tak main kat satu tempat, dia dah mengembangkan dia punya empire. So menurut ada seorang pekerja ni, dia kata ketika itu benda ni berlaku dekat area kampung dia. And then time tu dia kata dia nak tidur. Masa dia nak tidur, dia terdengar bunyi ketukan misteri tersebut. And then dia pun bangun lah, and then dia pergi buka pintu tu. Tapi dia kata time tu dia tak adalah terfikir tentang kes kat Sabak Bernam tu. Tapi disebabkan dia pergi lurus pergi buka pintu tu, dia tengok tak ada apa-apa yang terjadi. Lepas tu baru dekat dalam hati dia terdetik tentang kisah yang berlaku dekat Sabak Bernam sana. Alright, sekarang tengah viral dekat YouTube. Korang boleh tengok dekat YouTube brother ni, nama channel dia Pak Nel. Dia kata dengan video berdurasi 0.45 saat je, menurut mereka melihat ada satu lembaga putih sedang berdiri di tengah-tengah jalan di tempat mereka, which is tempat mereka tu dekat Kampung Kuantan. Menurut jiran dia, dia kata masa dia keluar rumah tu, dia ternampak ada satu makhluk yang sedang berdiri. And then dia terus pun call jiran dia melihatkan benda tu. Tapi bila jiran dia keluar tengok benda tu dah pergi masuk kat rumah jiran lain. So bila masuk kat rumah jiran lain, jiran dia tu pun keluar and mendapati and bagi tahu dekat orang-orang yang kat situ, dia dengar bunyi ketukan tersebut. Macam tu lah. So maknanya sekarang benda tu dah sampai ke banyak daerah lah. Kalau sebelum ni diorang main 2 tempat, 3 tempat, tapi sekarang diorang main daerah-daerah yang lain. Macam ni lah secara kesimpulannya. Video ini dibuat bukanlah kata nak menyelesaikan ke ataupun kita dah ada info-info khas ke. And aku pun adalah dapat cerita daripada penduduk-penduduk Sabak Bernam sana.
yang mendakwa mereka pun mengalami gangguan yang sama. Mereka pun orang kata lalui benda yang sama, and ada juga yang merakam tentang susuk-susuk tubuh berwarna putih, entiti-entiti yang ada, tapi kita tak tahu sejauh mana kesahihannya. Kita just harap kalau benda ni angkara daripada daripada alam gaib tu dipohonkan untuk kita dapat selesai dengan cara baik, insya-Allah. Mungkinlah ada orang-orang yang lebih pakar tentang alam-alam sana. So aku just haraplah penduduk dekat Sabak Bernam tu boleh teruskan berdoa, mengamalkan ayat kursi ataupun ayat-ayat yang boleh mendinding rumah dan juga keluarga korang dalam kita punya kes COVID ni lagi kan. So aku just harap kalau benda tu angkara khianat manusia, aku just doakan cepatlah orang tu ditangkap. Dah tak ada kerja ke nak pergi ketuk rumah orang kan. So sampai sinilah ada juga orang kongsi dengan aku tentang kewujudan tabung jembalang yang ada dekat satu kampung ni yang telah pun dikata jatuh daripada atas langit sana, and sedang orang kata selesaikan oleh seorang bomoh yang terkenal dekat kampung tu yang bernama Wak Kenal. Sekarang saya sudah tahu. Saya ni kan bomoh. Yang sebenarnya ini sarang jemalang. Hey, kau ni tak ada kerja lain ke? Asal benda yang pelik-pelik kau katakan tayul. Kalau bukan tayul apa? Benda ini jatuh daripada langit terus ke kampung kita ini. Apa maknanya? Maknanya apa? Maknanya ada perkara yang buruk yang akan berlaku di kawasan kampung kita ini. Tidak ada sesiapa yang dapat menyelamatkan kampung kita ini selain daripada Wak Dukun. Siapa yang tak daripada Wak Dukun? Tak ada siapa dah. Itu cerita senario XS. Bukan. Jangan merepek Itu bukan Zoragas. Ada orang DM aku pasal benda tu. So, benda tu tak ada kena-mengena dengan kes Sabak Bernam. And satu lagi, nak jelaskan kat korang ni. Takut ada yang keliru. Dek, risau kadang-kadang risau. Sabak Bernam tu dekat Selangor, dek. Bukan dekat Sabah. Sebab ada ramai orang DM aku, bang, tolong cakap pasal misteri ketukan pintu dekat Sabah, bang. Sabah. Aku macam, bila masa kes Sabah ni ada ketukan pintu bagai kan? So, faham tak? Aku tak tahulah nak cakap macam mana. Mungkin diorang belum sampai ke kelas geografi, kita tak tahu. So, Sabak Bernam tu dekat Selangor. Sabah lah. Jangan keliru Sabak dengan Sabah tu beza, dek. Macam tu. Dan ada juga orang kata tentang benda ni adalah ilmu yang dipanggil oleh certain orang dekat kampung tu. Ada orang uji gula-gula diorang sendiri, sebab diorang kata gula-gula ni kalau nak dipanggil tak perlu kemian, tak perlu apa-apa barang-barang terlarang, cukup sekadar panggil. And ada orang cakap benda ni bukan angkara orang minyak, sebab kalau orang minyak dia tak akan ketuk pintu, dia akan terus masuk je. Kalau biasanya gula-gula ni je akan main ketuk pintu, tapi bukan guna tangan ataupun siku, guna kepala. So kita tak tahulah apa yang sebetulnya, apa yang sahihnya. Kita just tunggu perkembangan dan kita doakan supaya benda ni boleh settle dengan cepat. Kita harapkan semua berjalan dengan lancar, insya-Allah semua misteri akan dirungkai satu hari nanti. Okay guys, so itu sahaja untuk video hari ni. Kalau korang suka, korang boleh like, korang boleh share, korang boleh tekan subscribe dan juga bell notification tu. Kalau korang mungkin baru dekat sini, korang boleh tengok dekat pop-up yang dah keluar tadi kat sini. Lepas tu satu lagi, kalau korang ada apa-apa info tambahan, korang boleh tambah dekat komen. Okay, janganlah marah aku. Ini je yang aku dapat. Aku kata apa, sajikan kepada korang. Tapi kalau korang ada lebih, korang boleh bagi tahu aku. Terbukalah pasal benda ni. Korang boleh komen dekat bawah, and kita jumpa di konten yang akan datang macam biasalah besok. Okay, I see you when I see you. Assalamualaikum. Peace.